Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton. Sebentar tadi yang telah kita saksikan ialah montaj ringkas mengenai unit penyewaan dan penguatkuasa, bahagian penguasaan dan hasil persekutuan BPHP, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Saya Hijaz Akmal bin Huzaili, moderator daripada bahagian penguatkuasa dan hasil persekutuan BPHP, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG. Pada petang ini, program Bual Bicara topik tanah yang akan dibincangkan ialah kawal selia tanah persekutuan melalui kaedah penguatkuasaan bersama panel jemputan yang tidak asing lagi dalam urusan penguatkuasaan tanah persekutuan, iaitu Encik Ashrizul Fitri bin Encik Hassan. Selamat datang Encik, saya ucapkan. Terima kasih, Jas. Okey, para hadirin sekalian, sebelum saya memulakan program Bual Bicara kita, saya perkenalkan dahulu panel jemputan hari ini. Encik Ashrizul Fitri sekarang merupakan penolong pengarah di unit penyewaan dan penguatkuasaan tanah BPHP JKPTG. Sebelum ini, Encik Fitri pernah berkhidmat di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri dari tahun 2015 hingga 2017. Selepas itu, berkhidmat di Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Pahang, Jabatan Perdana Menteri dari 2017 hingga 2020 dan seterusnya berkhidmat di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Negeri Pahang dari tahun 2020 hingga 2022. Jadi hampir 10 tahun ya Encik Fitri berada dalam perkhidmatan awam. Ya, saya, Encik Jas. Jadi kalau kita tengok latar belakang Encik Fitri ni, bolehlah saya simpulkan bahawa Encik Fitri mempunyai pengalaman dalam bidang pengurusan pembangunan kerajaan persekutuan ya. Ya, saya. Sejak dari awal lagi. Ya, saya. Okey, seperti yang kita tahu, salah satu komponen penting dalam bidang pengurusan pembangunan ialah pembangunan tanah ya, Encik Fitri. Pengurusan tanah. Pengurusan tanah. Pengurusan tanah. Jadi saya harap dengan pengalaman Encik Fitri ini bolehlah mengupas topik pada hari ini secara terperinci dan dapat memberikan pencerahan kepada penonton di luar sana mengenai topik yang akan dibincangkan. Okey, tanpa kita melengahkan masa, kita terus ke tajuk bual bicara kita, iaitu kawal selia tanah persekutuan melalui kaedah penguatkuasaan. Okey, Encik Fitri, kita mulakanlah lalu mengenai mukadimah bagi program ini untuk memberi penerangan kepada penonton di luar sana. Ya, saya. Okey, boleh tak Encik Fitri terangkan apakah konsep dan objektif penguatkuasaan dalam konteks tanah persekutuan yang dilaksanakan oleh BPHP JKPTG? Okey. Terima kasih Encik Ijaz dan terima kasih kepada semua penonton. Sebelum kita pergi lebih jauh lah berkaitan dengan penguatkuasaan, saya rasa amat penting untuk kita kenali apa itu tanah persekutuan dan apa tujuannya sebenarnya, Ijaz. Seperti yang kita sedia maklum lah, JKPTG kami menjaga urusan tanah persekutuan. Tanah persekutuan ini adalah tanah-tanah yang di bawah tanah hak milik, tanah rizab dan tanah yang diberi hak kepada persekutuan lah, kepada kerajaan persekutuan untuk menjaganya. Dan sepatutnya tanah-tanah persekutuan ni adalah dibangunkan. Itu tujuan utama. Dibangunkan bagi maksud awam. Tujuan awam. Ya. Contohnya bagi pembangunan sekolah, bagi pembangunan klinik, hospital dan sebagainya lah. Itu tujuan utama tanah persekutuan. Dan JKPTG bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan tersebut lah. Cuma ada dalam keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan projek-projek pembangunan ni tertangguh, Cik Ijaz. Mungkin disebabkan oleh masalah kewangan. Kekurangan bajet. Ya, tak ada bajet. Kadang-kadang masalah teknikal projek, kadang-kadang masalah tapak dan sebagainya lah. Okey, menyebabkan projek tak dapat dibangunkan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Okey, so dalam keadaan tersebut, tanah terbiar. Ataupun tanah tak dibangunkan dan tak ada orang menjaga. Tak ada orang. Bila tak ada orang jaga, akan adalah anasir-anasir luar yang datang untuk jaga tanah tu. Menceroboh lah. Ya, yang tak dijemput. Jadi daripada situlah berlakunya pencerobohan tanah persekutuan ni, Jas. Dan bila berlaku pencerobohan tanah persekutuan, untuk makluman Encik Ijaz lah dan kepada semua penonton, tanah
persekutuan yang tak dibangunkan dan yang terbiar, dalam rekod kami ada lebih kurang 1,400 lebih tanah seluruh Malaysia. Dan angka ini besarlah sebenarnya. Dan Perlukan tenaga lah untuk pemantauan. betul. Untuk kita nak menjaga 1,400 lot tanah ni, Hijaz, kita pun ada kekangan kita. Kita ada tugasan kita masing-masing dan sebagainya. Jadi bila tanah ni tak ada orang jaga, tanah tak dibangunkan, tambah pula dalam keadaan tertentu tak berpagar. Tak berpagar, terbiar. Nak bangunkan pagar pun kena kepada duit, kena ada duit, kena ada bajet. Okey. Jadi tanah tu terbuka untuk orang masuk. Itulah. Ya. Dan kerajaan ketirisan hasil yang banyak pada tiap-tiap tahun, Cik Ijaz. Terutamanya kalau jenis tanah kita yang ada hasil di atas tu. Di atas tapak tu. Contohnya ada dia meniaga atas tanah tu. Ya, betul. Contoh kalau mereka meniaga di atas tanah kita tapi tanpa membayar cukai. Tanpa membayar, kita tak dapat apa-apa hasil. Kerajaan persekutuan tak dapat apa-apa hasil. Sedangkan kita membayar cukai setiap tahun, kerajaan persekutuan membayar cukai kepada setiap negeri. Membayar cukai, terutama bagi tanah-tanah milik kita. Kita bayar cukai tapi kita tak dapat mengutip hasil. Sedangkan ada penceroboh yang menjalankan perniagaan atas Betul. tanah tu. Dan ada sesetengah tanah kita yang ada hasil di atasnya, contohnya kelapa sawit. Ada kelapa sawit, ada kadang kita ada pokok getah di atas tu. Ada pula yang orang usaha. Ya, ada orang datang, kita pergi, pokok ladang tu semua terjaga baik. Buahnya diambil, tapi kita tak tahu siapa mengambil. Kadang-kadang kalau kita pergi turun ke tapak nak cari sesiapa yang datang tu pun kita tak jumpa. Okey. Jadi itu kerugian lah yang CPT pada pihak kerajaan. Betul. Dan suka untuk saya kongsikan dengan Cik Ijaz dan dengan semua penonton lah. Sebenarnya kawalan tanah persekutuan ni melalui kaedah penguatkuasaan ini adalah sebenarnya kaedah yang terakhir dah. Kita ada kaedah-kaedah lain lah untuk makluman semua. Boleh bicara kita lah. Ya, kita ada kaedah-kaedah lain kalau tanah yang kita tak boleh bangunkan lagi ni. Contohnya kita boleh serah balik, kita boleh tukar guna. Dan salah satu mekanisme yang selalu kita gunakan adalah melalui kaedah penyewaan ataupun pajakan, Cik Ijaz. Daripada situ kerajaan akan mendapat hasil daripada tanah persekutuan tersebut. Mungkin dalam term kanun tanah negara, pelupusan tanah lah. Ya, betul. Kaedah pelupusan tanah itu ada banyak lah. Salah satunya sewaan dan pajakan. Cuma ada kadang-kadang kes ni, kita dapat kenal pasti berlaku pencerobohan dan kita tawarkan penyewaan ataupun pajakan kepada pihak yang tersebut. Tapi mereka enggan masuk penyewaan ataupun perlu mengeluarkan bajet lah. Betul. Kalau tak mereka kena bayar. Sewa tiap-tiap bulan. Kalau mereka masuk macam tu je dapat free kan, masuk free. Jadi sebenarnya kaedah-kaedah selain daripada penguatkuasaan kita ada. Penguatkuasaan ini adalah kaedah yang terakhir dah. Kita dah tak boleh dah nak buat yang lain-lain ni, kaedah-kaedah lain, pelupusan yang lain kita dah tak dapat buat. Barulah penguatkuasaan. Kita akan gunakan kaedah penguatkuasaan untuk mengawal tanah kita. Okey, Cik Ijaz. Okey, jadi dengan penjelasan Cik Fitri tadi, okey, barulah kita faham ya apa itu konsep dan objektif yang dilakukan oleh BPHP JKPDG. Okey, Cik Fitri, soalan yang seterusnya adalah mengenai pencerobohan ya. Macam tadi Cik Fitri dah ulas dah sikit mengenai pencerobohan. Okey, seperti yang kita tahu pencerobohan ni memang akan melibatkan tanah persekutuan. Itu memang tak lari lah. Kalau kita tengok media arus perdana, banyak isu mengenai pencerobohan tanah persekutuan. Betul. Jadi bolehkah Cik Fitri terangkan bentuk-bentuk pencerobohan yang biasanya berlaku di atas tanah persekutuan? 1,400 lot yang tak dijaga ni, dia ada kat bertebaran di merata tempat lah. Satu Malaysia. Ada tanah-tanah kita yang berada di dalam kawasan bandar. Ada di dalam kawasan desa dan ada di dalam hutan pun ada. Tengah-tengah hutan. Ya. Jadi bentuk pencerobohan tu dia berbeza lah. Rencam. Kalau dalam kawasan bandar biasanya dia berkaitan dengan penempatan manusia. Contohnya setinggan ataupun pencerobohan pencerobohan rumah ibadat ataupun pencerobohan dalam bentuk pembuangan sisa sampah dan sebagainya.
Menjalankan perniagaanmu sama lalu kan? Betul, ada juga yang Ada penceroboh car dalam wash. bentuk car wash, gerai makan, Kedai macam-macam runcit. pencerobohan tu. Kalau dalam kawasan desa, pencerobohan tu dalam bentuk contohnya pertanian lah. Tanaman Tanah kontan kita, tanaman kontan, ada yang buka ladang macam-macam. Tanah kita yang kita belum bangunkan, asalnya bersamak samun, dibersihkan, tapi mereka masuk. Bila kita offer untuk sewa, mereka tak nak. Okey. Itu biasa berlaku. Dan dalam kawasan hutan pun ada, Encik Ijaz. Ada tanah-tanah kita yang berada di dalam kawasan-kawasan yang pedalaman, yang mungkin ada kayu-kayu yang berharga, kayu kayan yang berharga di atasnya. Ni pun mereka ambil juga dalam bentuk pembalakan lah. Okey. Macam bila pihak JKPTG lah yang offer untuk sewa tanah tu dan mereka tak nak. Jadi apa tindakan seterusnya, Cik Fitri? Biasanya memang kalau mereka tak nak sewa, kita akan cuba cari penyewa lain lah. Mana-mana yang berminat dan kita akan minta penceroboh berkenaan untuk keluar dan kita bagi kepada pihak lain lah. Okey, jadi bila berlakunya pencerobohan, mestilah akan ada tindakan daripada pihak berwajib iaitu pihak JKPTG lah. Okey, jadi bolehkah Encik Fitri jelaskan apa punca kuasa yang digunakan oleh pihak JKPTG dalam melaksanakan tindakan penguatkuasaan ini? Okey. Setakat ni suka untuk saya kongsikan lah. Sebenarnya Akta PTP, Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957 yang menjadi punca kuasa kepada semua aktiviti yang dilaksanakan oleh PTP, tiada dinyatakan kuasa untuk melaksanakan tindakan penguatkuasaan, Cik Ijaz. Jadi bila kami nak laksanakan tindakan penguatkuasaan, kami akan pakai Seksyen 477 Kanun Keseksaan dan juga kami menggunakan Seksyen 425 dan 426 lah, Kanun Tanah Negara 1965 ataupun Akta 828. Okey. Di dalam Seksyen 425/2 memang jelas dinyatakan tanah kerajaan yang termasuk dalam perkara-perkara yang boleh yang termasuk dalam isu pencerobohan dan di bawah Seksyen 425 tersebut. Dalam Seksyen 425/2 dinyatakan bahawa tanah kerajaan hendaklah termasuk semua tanah yang dipegang oleh atau bagi pihak kerajaan persekutuan atau negeri atau suatu pihak berkuasa tempatan atau suatu pihak berkuasa berkanun yang menjalankan kuasa yang terletak hak kepadanya oleh undang-undang persekutuan atau negeri. Itu takrifan ni lah. Ya, betul. Itu komponen-komponen tanah yang termaktub di bawah Seksyen 425. Okey, jadi tanah persekutuan yang dijaga oleh PTP pun adalah termasuk di bawah komponen tersebutlah. Cuma bila kita nak laksanakan tindakan penguatkuasaan. Ya, bila kita nak laksanakan tindakan penguatkuasaan, ada beberapa pihak yang diberikan kuasa, Cik Ijaz. Yang diberikan kuasa untuk melaksanakannya, dan perkara tersebut dinyatakan di dalam Seksyen 426/A, menjelaskan tentang pihak-pihak yang diberikan kebenaran untuk melaksanakan tugasan, menahan, merampas, memberhentikan, memeriksa, memusnahkan dan membinasakan apa-apa bentuk pencerobohan lah yang berlaku di atas tanah persekutuan. Antara pihak yang diberikan kebenaran adalah pegawai polis yang tak rendah daripada inspektor, pendaftar, pentadbir tanah, pegawai penempatan ataupun lain pegawai yang diberikan kuasa dengan sempurnanya oleh pihak berkuasa negeri. Okey. Dan pentadbir tanah, biasanya kita akan gunakan kuasa pentadbir tanah lah, Encik Ijaz. Bila kita nak buat penguatkuasaan, kita akan berhubung, setakat ni kita akan berhubung dengan pihak berkuasa negeri lah. Biasanya kalau kita akan tengok status tanah tersebut. Kalau tanah tersebut status tanahnya adalah di bawah pengarah tanah dan galian, so kita akan pergi kepada PTG negeri tersebut. Dan kalau di bawah status tanahnya adalah di bawah pejabat tanah dan daerah, kita akan pergi kepada pentadbir tanah daerah lah.
Boleh katakan macam apa yang Cik Fitri cerita ni macam kita pinjam kuasa. Betul, betul Cik Jas. Sebab kuasa tu tak ada pada kita. Cuma melalui akta yang disebutkan tadi, kita boleh bekerjasama dengan pihak pentadbir tanah untuk kita laksanakan sama-sama. Dan suka untuk saya nyatakan sebenarnya prosedur bila kita nak laksanakan penguatkuasaan, tindakan penguatkuasaan ni, ianya adalah berbentuk operasi bersepadu. Besar-besaran. Maksud saya bersepadu ni adalah dia akan melibatkan kerjasama beberapa agensi. Kita takkan boleh laksanakan sendiri. Sama ada JKPTG nak laksanakan sendiri ataupun di pihak pentadbir tanah laksanakan sendiri, kita tak boleh. Kita perlukan bantuan lah. Ya, kita memang perlukan bantuan daripada agensi-agensi yang lain. Contohnya daripada pihak berkuasa keselamatan lah, polis, PBT, pihak berkuasa tempatan, ataupun kita gunakan juga kerjasama daripada syarikat-syarikat utility lah, seperti Tenaga Nasional, daripada pengurusan air di setiap negeri, untuk membantu kita bila kita buat tindakan penguatkuasaan, Cik Jas. Dan selain daripada Akta 828 ataupun Kanun Tanah Negara yang saya sebutkan tadi, kita juga mengguna pakai Perkeliling Kemajuan Pengurusan Pentadbiran Tanah bilangan 2 tahun 1998. Garis panduan tersebut, perkeliling tersebut memang mencerakinkan dengan telitilah berkait dengan apa langkah-langkah yang kita perlu lakukan sebelum kita melaksanakan tindakan penguatkuasaan, semasa kita melaksanakan, dan tindakan susulan selepas kita melaksanakan tindakan penguatkuasaan. Jadi itu antara rujukan utama kita lah dalam kita melaksanakan tindakan penguatkuasaan. Okey, jelas sekali penerangan Cik Fitri tadi mengenai punca kuasa. Jadi seterusnya, berdasarkan punca kuasa yang Cik Fitri terangkan tadi, bila berlaku pencerobohan, selepas itu akan ada tindakan penguatkuasaan yang akan diambil. Boleh tak Encik Fitri kongsikan bagaimana proses penguatkuasaan tanah persekutuan itu dijalankan? Okey, terima kasih. Secara ringkasnya prosesnya ada 5 lah. 5 langkah. 5 langkah. Okey, 5 susunan. Yang pertama sekali adalah siasatan. Siasatan dan laporan. Bila kita mendapat aduan kita dapat ni daripada pelbagai pihak lah, Encik Jas. Kadang-kadang daripada awam. Ada kerajaan ke? Ya, kadang-kadang daripada kementerian ataupun jabatan pengguna kepada tanah tersebut. KJP. Ya, KJP ataupun KJP ringkasannya. Ataupun kadang-kadang kita terima daripada pihak berkuasa sendiri pun ada. Maksudnya kita terima aduan daripada pihak berkuasa tempatan, contohnya daripada majlis dan sebagainya. Bila ada semak samun keadaan ataupun mereka mendapat aduan yang ada bau yang tidak menyenangkan timbul akibat daripada pencerobohan di atas tanah persekutuan. Jadi mereka akan datang kepada kita sebagai tuan tanah. Jadi bila kita dapat laporan, kita akan turun ke tapak pegawai penampatan ataupun di JKPTG, kita akan minta penolong pegawai tanah ataupun di negeri, di JKPTG negeri untuk turun ke tapak dan membuat siasatan. Buat laporan tanah lah. Betul, dan kita akan sediakan laporan. Daripada situ kita akan semaklah siapa penceroboh, berapa keluasan pencerobohan, bentuk pencerobohan, dan lain-lain aspek lah yang dapat membantu kita dalam membuat keputusan nanti. Kemudian laporan tersebut kita akan bawa balik dan kita akan bincangkan di dalam mesyuarat jawatan kuasa lah, jawatan kuasa penguatkuasaan. Kita ada mesyuarat kita. Dan daripada mesyuarat tu, bila kita bincangkan laporan tersebut, kita akan tengok, kita akan teliti gambar, kita teliti bentuk pencerobohan dan sebagainya. Kita akan buat keputusan sama ada sesuai atau tak dilaksanakan penguatkuasaan ataupun ada langkah-langkah lain yang perlu kita dahulukan. Contoh macam pemutihan. Ya, contohnya pencerobohan tersebut sepatutnya sesuai melalui proses pemutihan melalui penyewaan. Jadi kita akan cuba dulu pemutihan, iaitu kita akan berunding dengan penceroboh, awak masuk sewa. Kalau dia tak nak, kita akan minta dia keluar secara baik. Okey. Itu mesyuarat akan putuskan terlebih dahulu. Selepas peringkat mesyuarat dan kita pergi kepada step yang ketiga, iaitu penyerahan notis secara pentadbiran lah, mengikut Seksyen 431 Kanun Tanah Negara.
Okey, kita akan serahkan notis kepada mereka. Notis ni kita akan bagi tempoh yang bersesuaian lah kepada mereka untuk mereka keluar secara baik lah. Kita bagi tempoh, bagi dia ruang lah untuk dia Ya, keluar. kalau boleh kita nak bagi ruang. Kalau boleh sebenarnya penguatkuasaan ni adalah langkah yang terakhir yang kita dah tak ada jalan lain dah untuk kita nak Itu buat. kalau boleh kita nak elak daripada awal. Kalau boleh kita nak elakkan penguatkuasaan. Kalau Sebab boleh dia- kita nak Sebab dia melibatkan kos yang tinggi, Encik Fitri. betul. Dia ada beberapa perkara yang perlu kita teliti kalau kita nak buat penguatkuasaan, Cik Ijaz. Dari segi kos, dari segi tenaga, dan dari segi Masa yang lebih. ya, dan ada kekangan-kekangan lain yang kita perlu pertimbangkan lah. Mungkin dari aspek politik, dari aspek sosial penduduk tempatan, dan macam-macam lagi lah, Ijaz. Kekangan-kekangan. Kemudian step keempat adalah operasi peringkat pertama. Operasi peringkat pertama biasanya kita akan turun, kita akan minta selepas kita dah serahkan notis, tempoh notis tamat, mereka tak nak, kita akan pergi kepada operasi peringkat pertama, iaitu berunding di tapak. Berunding di tapak, minta mereka keluar, dan kalau mereka tak nak, kita akan potong bekalan utility mereka. Seperti elektrik dan air. Ya, itu antara cara yang kita gunakan lah. Kita akan potong bekalan elektrik ke, bekalan air mereka ke, kita akan potong. Itu operasi peringkat pertama. Kalau tak jadi juga, baru kita akan pergi kepada peringkat operasi yang kedua, iaitu pengosongan lah, pengusiran dan pengosongan. Seolah-olah yang pemotongan utility tu macam memaksa diorang keluar lah. Iaitu memang dah memaksa keluar, disebabkan keengganan mereka untuk keluar secara sukarela. Jadi itulah dia penerangan daripada Encik Fitri mengenai prosedur penguatkuasaan tanah persekutuan. Okey. Jadi kita dah sembang mengenai tanah persekutuan. Jadi seterusnya kita sembang pula mengenai penyewaan ruang bangunan, iaitu atau nama lainnya ialah penyewaan premis demis. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, penyewaan premis demis di atas tanah persekutuan adalah diuruskan oleh Kementerian Jabatan Pengguna, KJP. Okey, maknanya pihak JKPTG tidak terlibat langsung mengenai urusan penyewaan dari awal hingga akhir. KJP sendiri yang akan uruskan. Jadi soalan saya lah, Cik Fitri, adakah pihak Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, PTP ataupun PTP dan JKPTG akan turut melaksanakan tindakan penguatkuasaan jika berlakunya apa-apa isu di atas penyewaan premis demis tersebut? Okey, untuk penyewaan premis demis, suka untuk saya kongsikan di dalam klausa 27 perjanjian penyewaan premis demis lah yang biasa kita ada dalam arahan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan bilangan 1 tahun 2013 lah. Arahan PTP. Ya, dalam klausa tersebut memang menyatakan bahawa segala maafkan saya, pegawai penguasa mempunyai kuasa dan bertanggungjawab untuk memantau segala kandungan perjanjian premis demis, penyewaan premis demis, dan juga untuk memantau syarat-syarat penyewaan agar dipatuhi. Kontrak perjanjian. Betul. Dan pegawai penguasa boleh mengambil apa-apa tindakan yang bersesuaian bagi maksud perjanjian itu tercapai. Apa maksudnya? Kalau ada apa-apa syarat penyewaan, contohnya mereka tak bayar sewa dan sepatutnya penyewa tak bayar sewa dan sepatutnya mereka keluar daripada tapak, tapi mereka enggan keluar. Penyewaan pun ditamatkan. Apabila penyewaan ditamatkan, penyewa tersebut sudah tidak dianggap penyewa dan kita akan anggap mereka adalah penceroboh. Jadi mereka perlu keluar. Kalau mereka tak nak keluar, kita perlu usir mereka keluar. Macam mana cara nak usir? Dan siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk mengusir? Adalah pegawai penguasa. Seperti yang saya maklumkan dalam klausa 27 tadi. Pegawai penguasa bertanggungjawab. Jadi dalam konteks penyewaan premis demis, jika berlakunya sebarang pelanggaran syarat dan term penyewa itu telah bertukar kepada term penceroboh, maka pegawai penguasa ataupun KJP yang menguruskan penyewaan tersebut boleh bertindak. Ya, boleh mengambil apa-apa tindakan yang bersesuaian lah, termasuk tindakan penguatkuasaan ataupun tindakan undang-undang. Dan jika JKJP memerlukan bantuan, tiada masalah. Sebenarnya di pihak JKPTG sebagai custodian kepada tanah-tanah PTP ini, tanah-tanah persekutuan, kita akan membantu sebenarnya.
Boleh jugalah. Betul, kita akan membantu. Mana pihak JKPG mungkin boleh join sekali lah. Betul. Kita akan sertai penguasaan tu. sekali, cuma permulaan dan koordinasi itu perlulah datang daripada KJP lah. Mana KJP yang akan lead Betul. operasi tersebut. Betul. Ya. Okey. Jadi jelas penerangan Cik Fitri tadi. Okey, soalan yang seterusnya ialah mengenai apakah penambahbaikan terhadap prosedur dan garis panduan yang akan dilakukan oleh JKPTG bagi mempertingkatkan kualiti tindakan penguatkuasaan berdasarkan Seksyen 12 Kanun Tanah Negara ataupun KTN. Okey. Seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, Encik Ijaz, di dalam akta PTP yang sedia ada sekarang, PTP tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakan tindakan penguatkuasaan. Kita hanya dah ada hak untuk mengambil tindakan mungkin saman sivil. Okey, saman sivil jika ada apa-apa pencerobohan. Dan salah satu option sebenarnya, tapi jarang kita guna pakai, iaitu kita boleh mendapatkan perintah mahkamah melalui akta kehakiman mahkamah tahun 1964. Tapi jarang kita pakai sebab kalau kita buat perintah mahkamah tapi penceroboh tetap enggan keluar pun sama, akan ada juga tindakan penguatkuasaan, which is kita tak ada kuasa untuk nak menjalankan. Kita perlu pakai juga kuasa pihak-pihak yang ada kuasa. Okey. Dan ada cadangan untuk meminda akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan tersebutlah. Tapi memandangkan pindaan tersebut akan melibatkan kos dan melibatkan perkara-perkara teknikal yang menyukarkan kepada pihak kerajaan. Jadi perkara tersebut ditangguhkan terlebih dahulu. Antara penambahbaikan ataupun option lain yang kita adalah Encik Ijaz adalah mengguna pakai Seksyen 12 dan Seksyen 13 Kanun Tanah Negara lah. Iaitu kita mendapatkan pelantikan sebagai pentadbir tanah. Maksudnya pegawai-pegawai JKPTG termasuk dengan JKPTG negeri mendapatkan kuasa pentadbir tanah daripada pihak berkuasa negeri masing-masing. Itu antara option yang kita ada. So bila kita dah ada kuasa pentadbir tanah tersebut, kita tak perlu pinjam kuasa kita dah tak perlu meminjam kuasa daripada pihak berkuasa negeri lah, daripada PTG ataupun daripada pejabat tanah dan daerah. Okey. Kita boleh laksanakan sendiri. Maknanya melalui pindaan tu bukan melalui pindaan, kita melalui mengguna pakai Seksyen 12 dan 13 Kanun Tanah Negara. Maknanya pelantikan. Dia akan memudahkan kita untuk bergerak. Betul. Dia akan memudahkan kita untuk bergerak. Ia akan mengurangkan satu step birokrasi. Birokrasi. Satu step kita dapat kurangkan. Kita dapat laksanakan sendiri, tetapi dari segi pelaksanaannya kita masih perlu mendapatkan bantuan daripada pihak polis, daripada pihak berkuasa tempatan dan syarikat utiliti dan lain-lain pihak yang berkaitan lah. Kita masih perlu mendapatkan bantuan. Ya, sebab kita pun kekurangan staf. Betul. Dan suka untuk saya kongsikan, sebenarnya perkara ini kita sudah laksanakan di Pulau Pinang. Di negeri Pulau Pinang, JKPTG, pegawai-pegawai di JKPTG Pulau Pinang telah mendapat kuasa tersebut dan negeri Pulau Pinang adalah antara penguatkuasaan kawalan tanah persekutuan yang agak tersusun dan sistematik di sana. Sebab mereka ada kuasa pentadbir tanah tersebut. Soalan tambahan Encik Fitri. Kenapa hanya Pulau Pinang sahaja? Kenapa tak negeri lain mengikut jejak Pulau Pinang? Okey, perkara tersebut memang kita dalam proses, kita sedang mengukuhkan kerjasama kita dengan pihak berkuasa negeri bagi lain-lain negeri pun sama. Kita akan cuba ke arah itu. Sebab kuasa untuk memberikan kuasa pentadbir tanah tu kepada JKPTG, pegawai-pegawai di JKPTG adalah budi bicara pihak berkuasa negeri. Jadi kita perlu mengadakan kerjasama, kita kena adakan rundingan dengan pihak berkuasa negeri masing-masing lah.
Jadi kalau negeri willing untuk bagi, baru kita akan dapatlah kuasa itu. Maknanya masuk CPT tu, okey, Pulau Pinang dia bersetuju untuk bagi. Betul. Negeri lain belum lagi bersetuju. Belum lagi. Masih dalam peringkat perundingan. Perundingan lagi. Betul. Okay. Soalan yang terakhir lah untuk program kita pada petang ini. Okey. Berdasarkan pengalaman Cik Fitri lah yang dah hampir 10 tahun yang berkhidmat, okey, yang dah hampir 3 tahun ya berkhidmat di unit penguatkuasaan JKPTG. Okey, apakah pesanan Encik Fitri ya yang mewakili pihak Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP kepada semua KJP bagi memastikan tindakan penguatkuasaan berjalan secara lancar, dan juga pesanan Encik Fitri sebagai PTP juga, nasihat Encik Fitri kepada orang awam ya mengenai inilah tindakan penguatkuasaan ni. Kita faham sebenarnya kekangan KJP ni. Tanah ada. Bajet ada. Nak buat pagar perlukan duit. Kena ada bajet. Tapi kita faham dengan kekangan ekonomi sekarang, kekangan kewangan kerajaan sekarang, nak dapat bajet tu bukan mudah lah. Banyak prosedur lah perlu lalui. Betul. Jadi nak tak nak, tanah-tanah, sebab itulah tanah-tanah tu diceroboh. Terbiar dan diceroboh. Cuma nasihat kita, yang pertama, kalau boleh tanah-tanah ni perlu dibangunkan lah. Perlu dibangunkan. Tapi kalau ada kekangan yang seperti yang kita sebutkan tadi, kalau tak boleh nak dibangunkan lagi, apa yang boleh kita buat adalah memagar tanah tersebut. At least dapatkan peruntukan untuk memagar. Perkara ni sebenarnya ada termaktub dalam di dalam keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 November tahun 2000 dulu. Dah lama dah. Dan perkara ini pun ada termaktub di dalam Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan bilangan 3 tahun 2008, Cik Ijaz. Iaitu menjadi tanggungjawab KJP untuk nak menjaga, mengawal selia dan memagar tanah-tanah di bawah kegunaan mereka. Menjadi tanggungjawab mereka. Dan di dalam keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri tersebut memang dinyatakan bahawa dia dalam perkara 2, dia ada 3 perkara. Satu, tanah perlu dikawal dengan baik. Yang kedua, mendapatkan peruntukan. Mendapatkan peruntukan itu memang menjadi tanggungjawab KJP untuk mengawal tanah dan memagar tanah. Menjadi tanggungjawab semua tanah. Makin banyak tanah kita, makin banyak sepatutnya peruntukan kita untuk nak menjaga tanah. Jadi setiap kementerian kena dapatkanlah peruntukan tersebutlah. Dan pesanan saya kepada semua rakyat Malaysia, jangan sesekali menceroboh tanah yang bukan hak milik anda. Terutamanya tanah kerajaan. Betul. Okey? Sama ada tanah kerajaan negeri ataupun tanah kerajaan persekutuan, lebih-lebih lagi. Okey? Kerana apa, Encik Ijaz? Jika anda didapati bersalah, ditangkap, didakwa dan didapati bersalah, anda boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM500,000 dan juga penjara tidak lebih 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Berat hukuman tu. Ya, hukuman itu berat. Jadi nasihat saya, pesanan saya kepada semua rakyat Malaysia, elakkan daripada mencerobohi tanah kerajaan. Jadi itulah dia pesanan Encik Fitri. Jadi program Bual Bicara kita ni pun telah sampai ke penghujungnya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada Encik Fitri sebagai panel pada program petang ini. Terima kasih. Tidak lupa juga kepada pihak pengurusan tertinggi JKPTG atas penganjuran Bual Bicara topik tanah ini. Semoga topik yang dibincangkan iaitu kawal selia tanah persekutuan melalui kaedah penguatkuasaan dapat memberi pencerahan kepada semua penonton, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.